الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang hadir adalah kitab yakin jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah. Kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai soal ketika Jumaat Jumaat antis wa imam itu faqad la'ala tabawa Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala kuntum khairum ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitaba lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, pada hari yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, saya mengingatkan buat diri saya sendiri dan menyeru pada jemaah yang hadir pada hari ini sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang beroleh kebahagiaan hidup di dunia dan juga kesejahteraan yang hakiki di akhirat kelak. Bersempena peringatan Hari Polis yang ke-217 yang jatuh pada 25 Mac setiap tahun, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada, Ramadan dihayati, keamanan disyukuri. Sebelum itu, khatib juga ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian agar terus istiqamah mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu serta saling berpesan di antara satu sama lain dalam usaha menyeru, melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Perbaikilah hubungan sesama kita dan jauhilah prasangka buruk antara satu sama lain, kerana ia tidak akan mendatangkan keuntungan sedikit pun melainkan kebinasaan yang berpanjangan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ke-11 kita menunaikan ibadah puasa. Kita dapat melihat seluruh umat Islam bersemangat berpuasa, bertadarus Al-Quran, bertarawih dan menunaikan solat berjemaah di masjid, bersedekah dan melakukan amal soleh dan seumpamanya. Semoga semangat ini dapat dikekalkan sampai bila-bila.
kita berpuasa bukan sekadar ikut-ikutan semata-mata. Kita berpuasa bukan kerana budaya tahunan yang sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi kita berpuasa kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan keampunan dan keredaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, nescaya akan diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan dari Allah semata-mata, nescaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Khatib juga ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian untuk mempersiapkan jiwa dan mental dalam mengharungi tarbiyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga sepanjang Ramadan pada kali ini, jiwa dan raga kita diisi dengan amal ibadah dan terus istiqamah melakukan kebaikan. Tawaran-tawaran menarik yang dijanjikan melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan motivasi terpenting bagi setiap umat Islam untuk melaksanakan setiap perintah dan mempersembahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tawaran dan janji yang sangat diharapkan oleh hamba-hambanya melainkan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala jua, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memungkiri janjinya. Kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan serta menghidupkan malamnya dengan penuh tenang dan aman, hasil daripada keamanan dan ketenteraman yang kita nikmati di negara kita yang tercinta ini. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keamanan ini sebagai satu peluang untuk kita berfikir dan mengambil iktibar agar dengannya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keamanan berarti kita bebas dari segala bentuk ancaman yang menggugat keharmonian dengan keamanan. Keselamatan akan terus terpelihara, keharmonian terbina, dan yang paling utama, agama Islam pasti akan terus dilindungi. Keamanan adalah asas utama dalam usaha untuk menegakkan agama Islam, memaju serta memakmurkan sesebuah negara. Lihatlah sejarah ketamadunan manusia yang membuktikan kepada kita bahawa nikmat keamanan mampu memberi sumbangan besar ke arah kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia sejagat. Dengan keamanan, kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna serta dapat melaksanakan urusan kehidupan dunia tanpa merasa takut, gerun, dan dengannya juga boleh membawa banyak kebaikan serta rezeki kepada manusia dan negara. Antara asbab yang membawa kepada keamanan dalam negara ini adalah peranan dan tanggungjawab yang dijalankan oleh pasukan keselamatan, khususnya polis Diraja Malaysia. Dalam konteks negara kita Malaysia, polis Diraja Malaysia PDRM bertanggungjawab memelihara undang-undang dan ketenteraman awam, mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia, mencegah dan mengesan penjenayah, menangkap dan mendakwa pesalah serta mengumpul risikkan keselamatan sebagaimana yang termaktub dalam Seksyen 3/3 Akta Polis 1967. Tanggungjawab dan peranan ini sememangnya bertepatan dengan prinsip maqasid al-syariah yang memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, tema sambutan peringatan Hari Polis yang ke-217 pada tahun ini masih mengekalkan polis dan masyarakat berpisah tiada, di mana dengan tema ini
kita berharap supaya masyarakat kita sentiasa membantu serta memberi kerjasama kepada PDRM. Manakala warga polis sendiri hendaklah menjadi seorang yang benar-benar amanah dalam memberikan perkhidmatan serta melindungi masyarakat daripada segala ancaman. Semoga kerjasama antara polis dan masyarakat akan terus kukuh dan teguh demi melahirkan masyarakat Malaysia madani, seterusnya melahirkan sebuah negara Malaysia baidatul tayyibatun wa rabbul ghafur. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, pekerjaan sebagai anggota polis sebenarnya merupakan pekerjaan yang mulia kerana tugas dan tanggungjawabnya memelihara keamanan dan keselamatan awam kekal terpelihara. Tugas polis juga bukan sekadar mencegah jenayah, tetapi turut diperlukan untuk mengawal ketenteraman awam semasa perayaan, pesta keramaian, perhimpunan, pengurusan bencana dan kemalangan. PDRM juga bertanggungjawab mendapatkan pelbagai maklumat risikan mengenai sebarang aktiviti subversif atau musuh-musuh negara yang cuba mengganggu gugat dan menimbulkan kekacauan dalam negara. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, semangat serta dedikasi dan keikhlasan warga pasukan polis sepanjang melaksanakan penugasan demi memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat seharusnya dihargai. Mereka sanggup mengetepikan kepentingan diri dan keluarga demi menggalas amanah negara dan ianya dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Sabda Nabi SAW, "Ainani la tatamnas human nas, aina bikat min khasyatillah, wa ainan babat taharusu fi sabilillah." Yang bermaksud, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis kerana takutkan Allah dan mata yang berjaga kerana perjuangkan pada jalan Allah. Hadis rawahu Tirmizi. Mata kedua itulah merupakan tugas-tugas yang dilakukan oleh polis, dan tugasan ini pasti mendapat ganjaran yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan keselamat di hari akhirat nanti dengan syarat ianya dilaksanakan dengan ikhlas dan amanah. Di samping melaksanakan amanah yang diberikan, elemen integriti amatlah perlu diutamakan. Bila mana kita membicarakan soal integriti, maka akan tercetuslah berbagai persepsi dan pendapat di kalangan masyarakat, terutamanya isu rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan penyelewengan. Walaupun ianya dilakukan oleh segelintir individu ataupun kelompok tertentu, namun kempiasnya tetap terkena kepada keseluruhan pasukan. Sehubungan itu, sebagai seorang Islam, kita hendaklah benar-benar menghayati nilai-nilai integriti, khususnya memahami dan mengamalkan konsep ihsan, iaitu melakukan sesuatu perkara itu seolah-olah kita melihat Allah, dan sekiranya kita tidak melihat Allah, ketahuilah bahawasanya Allah melihat kita. Sayujianya dimaklumi bahawa sekiranya konsep ihsan ini tidak dihayati dan diamalkan, nescaya akan berluasalah kemungkaran dan jenayah serta pelanggaran yang mengakibatkan masyarakat dan negara menjadi huru-hara dan kacau bilau. Inilah formula dan resepi sebenar yang mampu merungkaikan permasalahan dan kemelut yang berlaku pada hari ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan bahawa segala yang kita lakukan itu sentiasa diperhatikan dan dicatat? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul a'malu fasatarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad,
Beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa amalan integriti ini bermula dari dalam diri kita sendiri atas keyakinan bahawa segala apa yang kita lakukan tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya keyakinan ini ada pada setiap individu, maka tidak mungkin mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai integriti. Dalam pada itu, masyarakat juga mestilah memainkan peranan bersama dan tidak membiarkan tanggungjawab menjaga ketenteraman awam dan keselamatan negara kepada pasukan polis sepenuhnya. Anggota masyarakat hendaklah tampil ke hadapan membantu tugas-tugas polis untuk memeteras jenayah dengan menjadi mata dan telinga pihak polis dalam menyampaikan maklumat-maklumat keselamatan persekitaran tempat tinggal dan komuniti. Kita juga sedia maklum bahawa menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah tanggungjawab bersama. Ia juga sebenarnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Imran ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ فَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Mengambil kesempatan sempena peringatan Hari Polis yang ke-217 yang disambut pada 25 Mac pada setiap tahun, mimbar menyeru sidang jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kesejahteraan buat seluruh warga PDRN dan ahli keluarga mereka yang menjaga keselamatan tanah air dilimpahi rahmat dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Mudah-mudahan dengan itu rakyat dan negara dianugerahi keberkatan yang berpanjangan. Mengakhiri khutbah, mimbar ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati intipati khutbah yang telah disampaikan sebagai pedoman bersama. Antaranya, pertama, Ramadan adalah bulan untuk mendidik jiwa manusia untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kedua, memelihara kemakmuran dan keamanan adalah perkara yang dituntut di dalam kehidupan tanpa mengira anutan agama, bangsa ataupun keturunan. Ketiga, peranan pasukan polis amat penting demi memelihara keselamatan dan keharmonian masyarakat di negara ini. Keempat, menjadi tanggungjawab seluruh rakyat untuk bersatu berganding bahu dalam usaha mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara tercinta ini. Kelima, konsep ihsan mestilah difahami dan dihayati dalam kehidupan kita kerana ia merupakan teras utama untuk membentuk insan yang unggul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan
segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat yang ke-58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهل إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ibni marhum Sultan Badli Shah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma aftihhum lis-sadad wa aslih bihum al-ibad wal bilad واجعل التقوى لهم خير رزاد إنك رؤوف رحيم
كريم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.